Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian masih lagi surah Al-Baqarah. Setahun lagi ke 2 tahun tahun ni. Malam ni insya-Allah ayat yang ke 115 kan? Di bahagian ni kita berakhir 115 muka surat 18. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Alhamdulillah. Kita masih ingat kita masih lagi membincangkan bab ayat-ayat dipanggil apa ni? Ayat syikayah. Ayat syikayah. Apa dia syikayah? Allah menukilkan tentang degilnya hamba. Allah bagi berbagai-bagai nikmat. Allah buat ayat dalam bentuk ancaman, bentuk khabar gembira, bentuk teguran dan berbagai-bagai bentuk ayat, tetapi manusia masih lagi degil. Maka Allah nukilkan dalam Al-Quran betapa degilnya hamba aku. Nak ceritanya degil lah. Kenapa? Ibrah dianya supaya bila kita belajar ayat-ayat macam ini, takut-takut kita berdegil macam tu juga. Dah belajar tadabbur dah. Solat tak berhenti, berjemaah dah. Tapi tak nak berubah lagi. Masih lagi dengan amalan-amalan ataupun akidah yang lama lagi. Itu tujuan dia. Maka kita tengok kedegilan yang pertama. Apa dia baru ni? Kedegilan pertama?
Kedegilan pertama ialah orang yang beramal, orang yang berakidah, orang yang berakhlak tanpa dalil. Dia pakai buat je. Dia kata dia betul dah, dia bagus dah, dia kata. Maka dia apa yang dia buat tu betul semua dah. Maka Allah tegur golongan-golongan ini. Kalau betul ajaran kamu sebagaimana kamu jangka itu, bagi bukti. Agama ini tertegak atas bukti. Kalau tidak ada bukti, sama ada dari kata qala Allah atau qala Rasulullah, maka itu bukan agama. Jadi jangan kamu syok sendiri saja beramal, sedangkan amalan ataupun ajaran kamu tersebut aku tak redha bila kamu datang menemui aku nanti. Sama kan? Maka ibu untuk kita, jangan sekali-kali kita beramal kalau tidak ada sebarang bukti. Pasal itu menandakan Allah tak redha. Memang Allah bagi kita beramal. Allah bagi keizinan beramal. Tapi datang menemui aku tak terima amalan tersebut. Sama kan? Itu kedegilan manusia pertama, masih lagi beramal, tak ada belajar pun tak apa, dia beramal saja. Golongan-golongan semacam ini. Yang kedua, ingat tak? Yang kedua, dia suka jatuh hukum orang. Dia suka mengatakan dia saja betul, orang lain tak betul. Dia kata orang lain tak betul. Dia kata dah. Contoh dia buat apa dia? Orang Yahudi kata laisatin nasara ala syai, orang Nasara tak tahu apa pun dia kata. Dia buat amal tak tahu apa pun, dia buatnya tu je. Orang Nasara kata pula waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai. Orang Yahudi ni bodoh tak tahu apa pun. Dia pakai buat amal je. Dia tuduh menuduh. Orang lain pun tuduhlah. Sesiapa yang rasa dia betul, dia tuduh orang lain tak betul. Sedangkan dia pun tak belajar. Dia atas dasar tuduhan saja. Maka itu yang kedua tu. Maka untuk golongan ini, Allah kata golongan-golongan ini mereka ada kitab, tapi mereka tak beramal dengan kitab-kitab mereka tersebut. Mereka ada kitab, tapi tak faham kitab-kitab mereka tersebut. Dua dah kan? Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Degil yang ketiga. Golongan-golongan ketua dia sekat orang lain gunakan rumah Allah. Dia menyekat. Maka golongan-golongan yang EJK masjid ke zaman dulu lah, zaman jahiliah dulu, dia tak bagi Nabi buat amal. Menyebut nama Allah, mengajar Al-Quran di Masjidil Haram. Maka Nabi tak boleh pergi lah. Bila pergi saja dia letak naji-naji unta ke, dia cekik leher ke, berbagai letak duri. Berbagai-bagai halangan dia halang. Pasal apa? Dia halang orang pergi masjid menyebut nama Allah. Maka Nabi pasalah cari rumah Darul Arqam tersebut. Bisik-bisik pergi nak mengajar Quran, pergi rumah sebelah tersebut. Itulah cara dia. Maka dia halang. Maka dia menghalang menyebut nama Allah. Yang ni, sekarang ini, menghalang baca kitab Allah yang benar. Menghalang baca amalan Nabi yang benar. Mana itu yang benar. Quran dan hadis. Dia tak benar. Pasal apa? Pasal dia kata yang ajaran dia buat lagi benar. Maka dia mengatakan, orang nak menyebut nama Allah dalam Quran Sunnah, dia tak benar. Dia benar untuk amalan-amalan sebagaimana amalan-amalan khurafat ataupun amalan-amalan bid'ah dia saja yang dibenarkan. Jelas kan? Tiga dah Allah menukilkan tentang degilnya hamba aku ini. Jadi, syikayah yang keempat ialah golongan yang keempat lagi degil apa? Dia di masjid tadi, di rumah Allah tadi, di rumah Allah tadi, dia tak benar cerita kebenaran tentang Allah. Dia dibenarkan perkara-perkara khurafat, buat hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, buat berbagai-bagai cerita macam itu. Itu dibenarkan. Menyanyi kan sekarang bergendam menyanyi dibenarkan. Orang nak baca hadis, baca Quran, dia tak benarkan. Tak ada dah itu. Sama pattern dia. Pasal apa? Pasal dia membenarkan orang yang sedangkan itu Allah kata, hak harta aku semua, rumah aku semua. Kenapa kamu tak benar orang menyebut nama aku di rumah aku? Itu Allah tegur dah. Maka kerana golongan-golongan ini suka buat berbagai-bagai ajaran baru yang bercanggah dengan memperbesarkan Allah tadi. Ayat berapa ni? Yang kita baca baru kita baca sekejap tadi tak? Apa dia? Apa dia ajaran yang mereka ajar yang benarkan di masjid-masjid? Ini ajaran dia. Wa qalu, maka berkata mereka, siapa mereka ini? Orang yang Allah kata degil ni. Orang yang Allah nukilkan tentang degilnya hamba aku ini, maka dia tak benarkan masjid-masjid untuk
baca ayat-ayat aku, perkenalkan Nabi aku. Tapi apa yang mereka benarkan? Wa qalu, mereka berkata, ittakhadallahu, mereka menjadikan atau mereka mengambil mengambil Allah waladan, anak. Dia kata apa? Contoh dia kata mereka membenarkan ajaran-ajaran yang Allah kononnya ada anak. Anak ini bukan anak macam kita fikir ni. Anak-anak bagi Allah, bagi fikiran mereka ialah naib, pembantu, naiban. Contoh ada pengurusi buat kerja-kerja dia. Pengurusi tak ada yang buat kerja, pengurusi serah. Timbalan pengurusi yang handle kerja-kerja ni. Pasal akal dia, kerja-kerja besar ini, bos. Kerja-kerja kecil ni, bos tak ada nak buat semua sekali. Memadai dengan timbalan-timbalan dia. Itu naib, anak waladah ni, anak ni. Pada anak ni. Maka bagi orang Arab jahiliah, ke orang Nasara, ke orang Yahudi ke, Allah ini buat kerja-kerja besar. Kerja banjir ke, kerja bagi rezeki ke, kerja apa-apa lah besar-besar. Tapi kerja-kerja kecil ni, anak-anak dia, orang yang beri kuasa. Itu waladah ni. Kalau setakat bagi rezeki, banjir, kemarau, itu Allah kontrol. Orang Arab jahiliah kata. Tapi kalau setakat sakit perut ke, barang hilang ke, apa lagi? Penyakit-penyakit, kena perbuatan orang ke, padan dengan anak buah aku je jagalah. Dia kata wali-wali kawasan ke, roh-roh Nabi ke. Siapa lagi? Melekat-melekat ke jin-jin. Dia orang cukup dah. Tak payah seru, tak payah bagi akulah. Itu maksud dia. Itu maksud waladan ini. Tafsir oleh ahli tafsir mengatakan, waladan ini ialah orang yang Allah bagi kuasa untuk melaksanakan kerja-kerja kecil tadi. Itu waladan. Jadi, anak untuk melakukan kerja-kerja kecil ini, sepatutnya kerja besar pun Allah, kerja kecil pun Allah dah. Tapi mereka mengatakan, kerja besar saja minta dengan Allah. Kerja-kerja kecil ni, bomoh pun cukup dah. Itu banyak je bomoh tadi. Kalau motor hilang ke, beg hilang ke, bomoh. Itulah waladan tadi. Maknanya yang mengganti. Kononnya Allah bagi kuasa ke waladan tadi. Untuk menguruskan kerja-kerja kecil dia ni. Itu akal dia. Anggapan dia. Pasal menjadi. Yang masalahnya orang percaya pasal menjadi. Pergi jumpa dengan bomoh, motor hilang, jumpa motor dia. Oi, power ni. Ini betul-betul Allah bagi kuasa ke dia ni. Allah bagi kuasa ke waladan ni. Patut waladan ini ialah kononnya dia bagi pihak Allah untuk melaksanakan kerja-kerja kecil yang lain. Alasan dia dalam ayat Al-Quran dia mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang lain melainkan ilah Allah je. Dalam Al-Quran kata, pelik Muhammad ini. Dia kata Allah ini berbilang-bilang, kenapa Allah satu? Pasal dia kata kita ada hajat, kita minta dengan empat tadi ya. Ada masalah, kita minta dengan empat perkara tadi ya. Ruh wali, ruh nabi, malaikat dan jin dah memadai, dapat dah. Kan kita mengaji surah Fussilat tadi, tercapai. Contohlah, rumah kita dimasuki pencuri. Kan? Kita tak tahu siapa pencuri ni. Dengan Allah kita berdoa dah. Ada kemungkinan tak kita pergi menunjum tempat lain? Ada tak? Kadang-kadang ada kita pergi. Itulah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka atas itulah kita minta juga dengan benda-benda kecil tadi. Nak masuk hutan ke, nak pergi tangkap ikan ke, nak berniaga ke, apa-apa kita ada waladah. Itu waladah tadi. Azimat ke apa ke. Apa-apa saja yang boleh menyelesaikan masalah kita, apa-apa saja boleh menyempurnakan hajat kita atas perkara luar asbab, itulah waladan. Itulah pembantu yang ilah tadi. Boleh? Jadi, okey, kita tengok ni. Siapa kata macam ni? Siapa kata macam ini? Cuba tengok orang Yahudi kata siapa waladan dia? Waladan Allah. Uzair. Nabi Uzair. Dia kata Nabi Uzair. Nabi Uzair ini pasal apa Nabi Uzair ni dia kata hebat Nabi Uzair ni. Nabi Uzair satu-satunya dia kata orang Yahudi yang boleh hafal kitab Taurat. Kitab Taurat ini bukan macam Al-Quran, tak boleh hafal. Hanya Allah bagi kelebihan kepada Al-Quran saja boleh hafal. Taurat, Injil tak boleh hafal. Maka dia orang kata Nabi Uzair claim lah. Nabi Uzair saja boleh hafal, maka dia meletakkan Nabi Uzair ini tempat yang orang yang hebat lah. Wali Nabi.
Nabi Uzair ni zaman sebelum zaman Nabi Musa lah. Nabi Musa. Kan ada ketika bangunan dan surah apa tu? Ketika bangunan yang runtuh dia berjalan kuda tadi yang Allah mati setahun tadi, hidupkan balik tadi. Bila hidupkan balik, makanan dia tu tak basi lagi. Al-Baqarah surah apa? Dia berjalan dengan kaldar kan? 100 tahun. Nabi Uzair tu dia ada Nabi Uzair. Nak tengok dia bagaimana pandangan dia orang ini, cuba tengok surah tafsir ayat ni supaya kita nampak faham. Sila. Ayat At-Tabah surah 9 ayat 30 cik ayat 30. Muka 191 Tengok nanti baca Betul ayat 30. Waqalatil yahudu, maka berkatalah orang Yahudi. Tengok berkata orang Yahudi ni. Tadi Allah jawab tadi tu pasal dia kata macam ni. Berkatalah orang Yahudi degil sangat ayat 30. Muka surat 191. Waqalatil yahudu, maka berkatalah orang Yahudi, Uzairun ibnullah. Uzair ibnu Allah. Nah, Uzair putra Allah. Pasal dia ada tanwin dengan alif mati itu, dia taruh nun. Uzairun ibnullah baca dia. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, maka berkatalah orang Yahudi ini Uzair putra Allah. Anak Allah Nabi Uzair ni. Tu dia pasal kerja-kerja kecil ni pandai-pandai minta dengan Uzair jugalah. Ada dosa ada apa, jumpa Nabi Uzair, minta dengan dia boleh berdoa dengan Allah. Kononnya Allah malu dengan dia pasal dia ni melakukan kerja-kerja Allah. Lepas tu waqalatin nasara, maka berkata pula orang Nasara, Al-Masihu ibnullah. Al-Masih ni ganti nama apa dia? Nabi Isa. Memang Allah panggil Al-Masih. Dua Al-Masih ni kan? Siapa seorang lagi? Dajjal pun Al-Masih juga. Dajjal pun Al-Masih. Nabi Isa AS pun Al-Masih. Maka nak tahu apa dia Al-Masih pun banyak berbagai-bagai pandangan. Al-Masih ni kalau ikut bahasa Arab pun dipakai putra Al-Masih juga. Cuma ada Masah ni mengusap-ngusap. Masah ni mengusap-ngusap. Maka itulah ditafsir mengatakan kadang-kadang Nabi Isa ini dia mujizat dia bila orang mata buta diusap ni terus sembuh. Ada juga pandangan. Ada juga pandangan mengatakan Al-Masih ini ialah dua yang mengembara. Berjalan, Nabi Isa pun berjalan, Dajjal pun berjalan juga. Ada juga pandangan mengatakan Nabi Isa ini orang yang kebenaran dan ni, tapi Dajjal ini kejahatan dan kebatilan. Berlawan dua tu. Ada juga mengatakan kenapa gelar Al-Masih pasal akhir sekali dia akan berjumpa dua tu. Berbagai-bagai nama Al-Masih ni. Tapi ini pandangan tak dalil lah. Pandangan saja. Misahan ni usap. Masahan. Usap. Tapi kalau Al-Masih memang nama lah. Boleh? Mak dia. Putra apa tu? Mak Al-Masih ni Maryam. Pasal Allah bagi nama ni. Wahai Maryam, kamu akan dapat anak Al-Masih ni. Nama dia Al-Masih tadi. Nabi Dajjal pula. Nabi yang lahir Nabi tadi. Kan? Empat doa kita minta dah. Al-Masih Dajjal kan? Ada juga kita minta tu. Maka Allah bagi nama Al-Masih Isa. Nabi kita bagi nama Al-Masih Dajjal. Dua-dua gelar Al-Masih. Kita terimalah. Tak ada apa. Maka dua-dua ini putra Allah rupanya. Mereka mengatakan mereka kalau ada dosa apa orang Nasara ini, dia pergi jumpa dengan Nabi Isa saja. Nabi Isa saja yang boleh menyelesaikan hajat-hajat mereka. Nabi Isa pula sak pula kepada padri-padri lain lagi. Ada masalah, bagi tahu dengan ni. Ya bagi duit apakah, guna perantaraan ni saja untuk selesaikan hajat-hajat mereka. Boleh? Itulah. Betul lah. Dia ambil kuasa dia. Pasal sebenarnya
yang memiliki apa ni? Allah. Tiba-tiba kuasa Allah tadi, orang diberi kuasa pada orang lain, rekaan orang lain sendiri sebenarnya. Sama, semua sama. Yahudi macam tu, Nasara macam tu, musyrikin macam tu. Orang musyrikin Mekah, siapa dia anak Allah ni? Malaikat. Cuba tengok surah ni. Cuba tengok surah, dia banyak sekali. Anak perempuan Allah ialah malaikat kan. Kita banyak ayat. Contoh yang jelas, cuba tengok surah apa? Surah Az-Zukhruf. Kita ngaji dah ni. 40 berapa Az-Zukhruf? Ayat 16. Surah 43, muka surat 489, ayat 16. Tengok ayat 16 tu. Amittakhadha, patutkah ataukah ittakhaza, mana dia telah mengambil mimma yakhluqu, dia tu Allah lah, mengambil yakhluqu apa yang diciptakan. Banatin, anak perempuan. Patutkah Allah mengambil makhluk yang dia ciptakan sebagai anak perempuan, yang mana tafsir mengatakan malaikat sini. Wa asfakum bil banin, dan dia bagi pada kita orang Arab ini anak lelaki. Dia komplain tu. Dan ayat lain sama. Orang Arab marahlah kenapa Allah ni komplain orang Arab ni, benda-benda yang dia tak nak anak perempuan dia bagi aku. Dia kata anak aku. Sedangkan dia tak nak anak perempuan, dia lelaki, dia nak dia. Pelik. Dia menafilah. Nampak tak? Maknanya orang Arab ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, atau bangsa-bangsa lain ke, memang mereka sering mengatakan Allah ini ada pembantu. Itu isu yang kita nak ceritanya. Maknanya mereka mengatakan Allah ada anak, orang Nasara, orang Yahudi, orang Arab, siapa-siapa saja Allah ada ni, Allah ada pembantu. Atau mereka bersama-sama Allah, mereka puja yang lain. Apa masyarakat kita jadi? Bomo, azimat. Itu yang sebenarnya. Benda perkara-perkara mengesahkan Allah, Allah segala-galanya, dia tak benar mengajar masjid. Tapi untuk kesyirikan, untuk bid'ah, dia kata dibenarkan di masjid-masjid. Ini Allah nak kata jahatnya golongan-golongan yang degil ini. Nampak tujuan itu? Mana tadi ayat 116. Wa qalu ittakhazallahu waladan. Maka mereka berkata, ini orang degil tadi, orang Yahudi ke, dia kata Uzair anak Tuhan, Nasara Nabi Isa anak Tuhan, orang Arab malaikat anak Tuhan. Tuhan tak marah pun. Tuhan kata menafikanlah. Subhanahu, maha suci Allah daripada ada anak, ada pentadbir. Hingga Z, Allah buat, Allah jaga, Allah urus tabir. Allah seorang je. Satu Allah je yang buat semua. Tapi kenapa kamu mengatakan Allah bagi kuasa kepada perkara-perkara lain? Isu sekarang ininya, setiap kita ni ada masalah. Kan? Dalam kehidupan seharian kita ni, memang kita lari pada masalah. Tengok Al-Baqarah 155. Saya mengajar, nak suruh faham ini. Cuba. Nak tahu kenapa perlunya sangat manusia sekarang pun, nak kaitkan kita sekarang pun, bergantung dengan mengatakan walada ini. Tengok walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu. Tengok Allah kata ni. Sungguh pasti kami akan menguji kamu, wahai manusia. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, dari takut. Mesti ada perasaan tu. Kadang-kadang berani, kadang-kadang takut. Tengah malam pencuri, musim pencuri, kita takut. Pergi hutang sorang-sorang, takut. Ada, tak boleh lari, takut. Pertama, ujian pertama kita ni mesti ada takut. Lepas tu, walju', kelaparan. Meniaga jatuh, duit tak ada, kadang-kadang tu diuji dengan lapar. Lepas tu, apa lagi? Walju' wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta. Rumah terbakar ke, habis orang curi ke, kena buang kerja ke. Ujian. Ujian. Lepas tu, wal anfusi, dan kemungkinan kerugian jiwa. Anak mati ke, isteri mati ke, jiwa tu sendiri yang hilang. Ataupun sakit ke, boleh katakan sama. Itu ujian. Lepas tu, wasamarati, dan buah-buahan.
Buah-buahan lah, apa-apa orang ladang ke, buah-buahan ke, aktiviti ekonomi lah. Diuji perkara tadi. Ini bentuk ujian kita ni. Takut, sakit, kematian, tak ada harta, apa-apa saja. Jadi bila diuji, apa sepatutnya? Bila uji. Kerana hidup kita ni dua perkara kan. Yang pertama diuji dengan kenikmatan. Mewah, segar, sihat. Keluarga ramai. Yang kedua diuji dengan susah. Tadi susah Allah buat contoh. Wala nabluwannakum bisyai'in minal sekarang sakit benar tadi. Yang itu kita lupa yang nikmat ni. Yang susah yang ayat ni. Biasa susah ni lah. Kita nak uji kita untuk apa? Untuk kita sabar saja. Tapi kebanyakan manusia tidak ada sabar. Allah kata wabasyiris sabirin. Beri khabar gembira orang yang sabar. Orang yang sabar saja berjaya melepasi ujian. Itu je batu. Sabar ini hebat kata kita minggu lepas kan. Tidak ada sifat sehebat sifat sabar untuk ahli syurga ni. Sabar ahli syurga. Maka orang berjaya dalam ujian ini orang yang sabar tadi. Isu sekarang ininya, adakah kita lepas ujian yang Allah kuat ni? Sakit, susah. Allah uji penyakit. Contoh penyakit. Berapa lama kita boleh bergantung dengan doktor? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun dah. Lepas tu, tak sembuh-sembuh ni. Tanya doktor tahu penyakit apa. Apa kita buat lagi? Kita mula carilah jalan nak sembuh. Kalau kita apa lagi, kita cuba kenal anak kita. Anak kita tak boleh tidur malam, menangis, sakitnya dia. Apa perasaan kita, isi kita ke orang kesayang kita, ditimpa sakit sebagai contohnya. Kita mula cari, siapa dia? Waladan lah tu. Itulah waladan. Luar asbab. Benda gaib. Peniaga jatuh. Buka restoran. Sehari seorang je. Tapi jiran kita beratur orang. 20 orang, 30 orang. Setengah kilometer beratur kedai lain. Kita seorang je. Cuba ya, apa jadi kita buat? Tidakkan kita? Mulalah. Memang. Datanglah. Geng-geng syaitan ini datang. Takkan sanggup tengok macam ni. Nah, rumah saya ada kedai. Orang lain berniaga lah. Kedai saya ada. Orang lain sewa. Seluruh kedai dia ni, boleh kata keselang seminggu ada orang datang. Takkan nak biar kedai macam ni. Dia offer berbagai-bagai bentuk offer kepada si pekedai. Nampak tak? Siapa yang mari tadi? Itu kawan syaitan. Nampak cara dah? Itulah waladan. Dia akan usaha cara bagaimana pun supaya selesai masalah tadi dengan luar biasa ini. Pasal apa? Fail melepasi ujian yang Allah ceritakan ni. Jelas kan? Maka kita ubat terpenting sabar. Pasal sabar tu kemuncak, sabar nak masuk syurga. Allah dah bagi syurga, kita dengan uji sikit je. Tapi kita fail untuk ni, maka kita pilih dunia. Kita tak sanggup melihat anak kita sakit setahun dengan dibiarkan anak kita neraka jahanam selama-lamanya. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Perbezaan pemikiran Al-Quran dan perbezaan pemikiran bukan Al-Quran. Al-Quran dia nampak, kalau mati anak aku sakit, kalau mati pasal dia sabar tadi, terus pergi ke syurga duduk selama-lama sana. Kalau dia menderita, dia nak pergi Johor, kalau mati juga neraka selama-lama. Pindah mana? Tadi itu tadi kisah ni. Boleh baru panjang sikit pembukaan ni. Sabar ni kena selama-lama. Sabar ni selama-lama. Sabar ni bukan kita pada iman. Bukan bergantung pada konteks iman. Memang iyalah. Tapi kalau iman tak ada, sabar tak ada dah. Habis dah. Sabar. Redha lah. Lepas tu kita baca ayat, kita baca sabar ialah kita kena sabar ini. Sabar ini Allah, untuk uji sabar ini Allah buat 3 peringkat. Sama ada kemuncak kesabaran kita ialah orang yang kita paling sayang sekali akan mati. Sebab tu bila kita orang mati, kita kena kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal Allah langsung kita lazimi menyebut insan saya ni hak Allah. Allah ceritanya setiap sesuatu itu milik Allah semua. Jadi kita jarang ucap innalillah ni.
Nabi, dia dengan Aisyah isteri dia, mati lampu, pelita mati. Bila pelita nak mati, Aisyah katalah, innalillahi. Aisyah kata, takkan pelita mati? Itulah dia hak Allah juga. Sampai kita atur nak jaga. Nabi cakap. Pasal nak cakapnya, hak milik Allah, kepada Allah balik. Nak melazimi ni, itulah sabar. Tapi nak melazimi, pasal kita rasa hak kita. Isu sekarang ni ya, setiap sesuatu yang ada dunia ini, kita kata hak kita. Pendapatan, hasil kerja kuat kita, ramai pengaruh kita mengatakan kepandaian kita. Kita harus hak individu. Ini hak personal. Ini masalahnya. Sebab tu Allah suruh baca innalillah tadi. Hak aku. Aku bagi pinjam sekejap je kamu saja. Aku nak uji kamu je. Maka hak aku dan akan kembali kepada aku. Maka ucaplah selalu innalillah tadi, insya-Allah dia akan melazimi dengan perkara-perkara kita tak ada apa dunia ini, hak Allah semua sekali. Orang yang paling sayang dengan ini untuk orang biasa ni. Orang yang kecil, rendah sekali ni. Ujian tadi, ujian apa? Ujian yang diuji dengan ketakutan tu tahap paling rendah tadi. Yang paling tinggi, matilah. Mati orang, isteri mati kalau saya isteri lah. Anak yang saya mati ke? Isteri mati. Itu kemuncak tu. Sebab tu dia tak benarkan menangis, tak benarkan menangis setakat keluar mata, boleh lah. Meraung tak dibenarkan sama sekali. Bismillah. Okey, banyak cerita ni. Lama cerita hari ni. Okey, itu baru Baru ni kita berakhir dengan 6. Muka surat 18. kita terkantuk kepala. Bila kita terkantuk kepala, sakit kepala tu, innalillah lah. Patutnya. Kita beramal dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Musibah pasal ini hak milik Allah juga ni. Kepala kita kena bengkok dia jugalah. Apa musibah? Sekecil-kecil musibah hingga sebesar-besar musibah, Allah yang bagi tu. Dan dalam ayat lain, setiap benda yang berlaku atas kita tu adalah hasil dosa kita sendiri. Sebenarnya kalau orang meyakini perkara-perkara ini, sepatutnya lah dia redha. Walaupun tak bersyukur, tapi sampai tak rendah dia redha lah. Kalau bersyukur paling tinggi lah. Nasib baik aku sakit gaut. Ada orang tu ada tak? Ada. Ada tak ada? Nasib baik aku penyakit jauh, habis dosa aku. Ada tak rasanya tu? Tak ada. Maknanya jauh sangatlah. Nak cari redha tak ada tak? Oh redha ni, mulut redha lah. Yang banyak juga dia mau carilah faktor-faktor. Apa dia? Bomoh kena perbuatan orang lalu, dah. Pergi jumpa orang kena perbuatan orang. Itulah usaha tadi. Itulah waladah tadi. Mana kita tak sabar menghadapi ujian dan kita tak tahu yang Allah bagi musibah tadi untuk mengampunkan dosa kita dan bagi syurga. Kita tak nak yang akhirat tadi. Kita lebih takut dengan keadaan yang menimpa kita atas dunia ni. Ini semua orang boleh cakap tapi nak tanggung tu masalahnya. Sejauh mana kita boleh menanggung? Betul? Okey, maka sini maka subhanah. Maka maha suci Allah daripada bukan yang buat perkara-perkara ada anak boleh selesaikan masalah kamu, boleh sepenuh hajat kamu, tidak ada. Hanya aku saja yang boleh menyelesaikan hajat kamu dan masalah kamu, wahai hamba. Allah nak menegaskan hanya dia saja yang berkuasa cipta, jaga, urus tabik segala-gala di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan lahu ma fis samawati wal ard. Lahu dimiliki apa yang ada di lapisan langit dan lapisan bumi. Semua sekali Allah milik. Jadi kenapa kamu mengatakan ada anak Allah pula yang boleh buat perkara ini? Semua sekali milikkan Allah semua sekali. Dan malaikat ke yang kamu kata, Uzair ke yang kamu kata, Nabi Isa ke yang kamu anak tadi, makhluk aku semua tu. Makhluk aku semua. Di bawah aku semua. Dah. Maka kullu apa dia? Semua sekali Nabi Uzair ke, Nabi Isa ke, malaikat ke, jin ke, lahu qanitun. Semua tunduk patuh taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia lawan Allah pula? Apa sekali? Allah kenakan diri dia yang dia sahaja yang boleh
bertugas. Tapi kamu saja wahai hamba yang nak menjadikan masjid untuk melakukan amalan-amalan yang tak sempurna, amalan-amalan yang tak betul ini. Amalan Quran Sunnah yang mengesahkan Allah untuk amalan Nabi, kamu tak bagi. Perkara-perkara syubhat, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara bid'ah, kau benarkan pula. Ini Allah mengitih degilnya golongan ini. Ada kat kita tak? Adalah kan? Banyak tauliah disekat untuk perkara-perkara yang benar, untuk nak mengajar perkara-perkara benar itu tadi. Untuk baca Quran, baca hadis. Yang benar, perkara lain. Panas sikit isu tu. Haji kena jaga-jaga sikit. Okey, habis tu jelas kan? Kalau jelas kita bagi ayat yang ke-117. Huraian dia. Ipun Allah buat lagi. Badi' ada badi'. Badi'u apa badi'? Badi'. Kan jadi apa badi' ni? Badi' ni bid'ah badi' ni. Kita sebut bid'ah. Asal badi' lah. Badaha ni, badaha. Apa dia badi' ni? Badaha ni kita buat sesuatu tanpa contoh. Allah nak cerita, wahai hamba, aku yang buat lapisan langit, lapisan bumi ini badi'. Tanpa ada contoh aku buat. Mula-mula aku buat tak contoh. Ini dari segi bahasa, orang bertukar di antara bid'ah merupakan ada bid'ah hasanah tadi. Pasal bila Nabi Sayyidina Umar buat solat tarawih, dia kata inilah bid'ah yang baik. Ingat tadi tu. Golongan inilah yang pegang kepada ada bid'ah hasanah. Pasal kata-kata Umar tadi. Tapi itu istilah dari segi bahasa. Bahasa benda baru. Benda baru ini dipanggil bid'ah. Tapi dari segi istilah, dari segi syarak, bid'ah ini ialah membuat perkara-perkara agama yang tidak ada asal, tidak ada daripada Allah kata, tidak ada daripada Nabi amalkan, itulah dipanggil bid'ah. Beza bahasa dan istilah tu yang orang pertikaikan. Pasal agama terletak di atas dalil bukti. Nak solat 4 rakaat, mesti dah Nabi dulu solat 4 rakaat. Dalam hadis-hadis dia cerita, kalau sembahyang Isyak, Zuhur, Asar, tiba-tiba kita nak pergi solat 5 rakaat sebagai contohnya. Tak boleh, pasal kalau buat 5 rakaat, maknanya buat perkara baru. Itulah bid'ah tadi. Jelas? Itu badi'. Maka Allah badi'us samawati wal ardi. Allah yang mula-mula mencipta langit dan bumi tanpa ada contoh. Tanpa ada contoh. Itu kena buat itu. Pasal itu pencipta. Al-Khaliq, badi' lebih kurang. Lepas itu, wa iza qada amran, dan apabila dia telah nak buat, menetapkan nak buat sesuatu perkara, maka fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, dia berkata lahu kepadanya kun fayakun. Ini contoh ini bukan Allah kata. Bukan Allah kata setiap kali buat bumi kun. Bukan. Nak ceritanya kanun ini betapa iradah Allah cepatnya. Allah nak buat saja terus menjadi. Jadi dari segi bahasa kun fayakun. Jelas betapa setiap iradah Allah terus jadi. Itu diuraikan Allah, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Itu maksud dia. Ada bantah sini. Jangan kita guna ilmu lah. Nak ada ilmu-ilmu, nak apa guna kun fayakun ini. Nak buat benda, kita katakan ayat ni. Jadikan zikir kita. Ada. Dia bunyi pelik-pelik, dia ambil jenis maksud ayat kan. Dia maksud ayat tu pasal apa? Pasal sepatutnya orang yang beriman mengambil maksud-maksud ayat Al-Quran atas akhirat. Orang yang tidak beriman ambil maksud ayat Al-Quran untuk kegunaan dunia. Itu jadi ilmu-ilmu sesat ni. Nak ilmu balik, nak buat orang, nak buat tu, dia guna ayat Quran juga. Pasal dia penting dunia. Dia penting nak kemewahan dunia, nak kesenangan dunia. Dia pusing ayat-ayat Al-Quran. Berbagai-bagai bentuk cara dipusingkan dia. Hingga syaitan masuk, itulah syiir. Syaitan seronoklah bila orang lawan Allah. Seronoklah dia. Itu kehendak dia pun. Maka bila diamalkan, menjadi.
Bila menjadi, tengok dia kata, menjadi, bagi dia, menjadi ialah sebagai satu hujah, Allah izinkan. Jadi Allah kata, menjadi pun dua kemungkinan. Dengan kemurkaan aku, ataupun dengan keredaan aku. Dua kemungkinan. Jangan menjadi sebagai ukuran. Nak tengok ukuran, tengok syariat aku. Adakah kamu baca Quran ini sama dengan syariat yang aku turunkan? Ataupun kamu terbalik dia supaya berbeza dengan syariat yang aku turunkan. Syariat laku mina dia kita baca dulu lah. Syariat itu milik Allah. Tiba-tiba kamu nak belajar dengan orang lain seolah orang lain buat syariat. Ikut dia lah. Itulah Tuhan. Itulah waladah tadi. Syariat ini Allah jadikan. Allah turunkan. Benda halal Allah katakan. Benda haram Allah yang katakan pasal syariat. Tiba-tiba ada ustaz ke ulama besar ke siapa-siapa dia ke ubah yang Allah kata tadi. Yang Allah kata haram, dia kata halal. Yang Allah kata halal, dia kata haram. Maka dia ada pengikut-ikut kata tadi. Itulah ulama. Itulah waladah tadi. Itulah Tuhan. Itulah ilah. Waktu orang-orang Nasara daripada Najran dia pergi jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, dahulu masa kami Nasara, kamu mengatakan kami sembah ulama-ulama kami. Kami menjadikan Tuhan ulama-ulama kami. Kami tak pernah, wahai Rasulullah. Dia jawab. Adakah kamu ikut amalan-amalan mereka yang Allah kata halal, kamu dia kata haram, yang Allah kata halal? Itu ada. Itulah dia kata Tuhan. Nampak tak beza dia? Sama kita. Kalau kita mengikut orang yang salah tafsir Quran, hadis-hadis palsu, kita ikut dia. Ikut dia lah. Itulah dia punya pembuat syariat. Itulah. Kasar itu bunyi bahasa lah. Tapi tanpa sedar, itulah ilah. Pasal kita tak faham konsep ilah. Bagi orang Melayu, ilah ini hanya berhala je. Selagi kita tak sebab berhala, tak mungkin kita syirik. Pandangan dia, itu syak saja. Sebenarnya apa-apa saja pergantungan kita atas perkara luar asbab tadi, itulah ilah. Sebab tu la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Jadi orang marah lah orang Arab. Oi pelik Muhammad ni dia kata. Nah, Allah ilah berbilang-bilang dengan satu. Allah nukilkan dalam Al-Quran. Alihatan ilaha wahidan. Pelik Muhammad ini. Allah berbilang di atas satu. Allah nukil dalam kisah orang-orang Arab. Dia mengatakan macam tu. Gila habis ayat terakhir ayat terakhir ni. 118. Ini apa dia? Yang ke berapa dah? Yang pertama buat amal tanpa bukti. Yang kedua, dia suka kutuk orang. Yang ketiga, dia halang buat buat masjid. Yang keempat, dia mengatakan waladah. Yang kelima. Ini yang kelima. Syikayah ataupun tasjil yang kelima, Allah menukilkan. Yang kelima tentang degilnya umat hambanya. Kita baca. Siapa dia orang degil? Wa qala allazina, maka berkatalah orang-orang yang la ya'lamuna, orang tak mengetahui. Orang tak tahu apa dia? Orang jahil, orang degil, orang bodoh, orang kepala batu, apa-apa sajalah. Orang tak tahu. Maka berkata orang yang Allah nukilkan dia sebagai degil ini. Wa qala allazina la ya'lamu, maka berkatalah orang-orang yang tak tahu wahyu, tak belajar wahyu, sombong, apa-apa saja yang menyebabkan segala tindak tanduk dia tak mengikut neraca Al-Quran. Maka berkata golongan ini yang Allah nukilkan tentang kedegilan dia. Dia kata apa? Dia kata mengapa tidak yukallimunallahu, Allah membicara dengan kami. Kenapa Allah tak bagi tahu kami dia lantik Nabi Muhammad ini sebagai rasul? Kalau bagi tahu kami, senang kami ikut dia. Tengok ni sombong orang Arab ni. Dia marah bila dia tak diberitahu oleh Allah tentang Nabi ini rasul. Jelas kan? Ingat tak kisah Nabi Musa dengan pengikut dia? Ayat berapa dulu?
Ayat apa ni? Ayat ya. Tak ingat ayat apa lah. Sebelum ni lah, ayat sebelum ni. Dia kata bila dia nak pergi tengok tempat turun Al-Quran, tempat turun kitab, disuruh pilih ahli tersebut. Pilih wakil-wakil pergi 1,000 orang, 70 orang. Dia tengok cara tu. Okey, lepas tu dia tengok cara dah. Dia ayat dia tadi. Ayat berapa itu? Dia kata, kami tidak akan beriman wahai Musa selagi kami tak tengok al-jahrah. Allah secara zahir. Tahu tak? Sama ayat ni. Kenapa Allah tak bagi tahu kami tentang dia nak lantik kamu Muhammad ini? Tak sama. Dia dengki iri hati itulah. Nak ambil pasal dia orang hebat-hebat. Yalah. Dengan dia Abu Sufyan sebelum Islam dah. Dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh pandai, tokoh-tokoh hebat. Tiba-tiba, kenapa dia tak tahu benda ni? Ya, kenapa sombong lah. Sombong. Kena minta izin dia dulu lah. Kalau nak bagi tahu apa ni. Abang kawasan dulu lah. Nak masuk kawasan nak tahu dulu. Boleh Laula yukallimullahu, mengapa tidak percaya pada kami? Allah tidak beritahu kami tentang nak lantik nabi ini. Ataupun ta'tina ayatun, atau datang kepada kami tanda-tanda. Mari kepada mukjizat-mukjizat. Turun kepada kami mukjizat-mukjizat tersebut. Bagi kami lah sebarang-barang tanda kebesaran-kebesaran mukjizat tersebut. Cuba apa mukjizat ni? Tak ingat semua ni. Lagi semua saya punya. Masya Allah. Tengok surah Al-Isra. Al-Isra ayat 90. Nak tafsir tadi. Al-Isra 90. Surah Israel. Surah yang ke-17 muka juzuk 15 muka surat 282. Eh? 291. Tengok ayat 291 tu. Nak tafsir tadi, tafsir ayat kenapa Allah tak bagi mukjizat kepada kami tadi. Kenapa Allah tak bagi mukjizat kepada kami tadi? Maka dia beberapa kali minta dengan Nabi dah. Ni ayat dia lah. Jumpa tak? Waqal, kita baca. Waqalu, mereka berkata. Siap? Jumpa? Waqalu, mereka berkata. Saya berkata orang Arab Jahiliyah. Waqalu, mereka berkata. Lan nu'mina laka. Tengok ni. Tidak kamu beriman. Tengok degil ni. Orang Arab ni, dia kata Nabi. Tidak aku beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Sama tak dengan orang Yahudi tadi tak? Orang Yahudi tadi, kami tak akan beriman kamu, wahai Musa, kecuali kami tengok Allah dulu. Banyak kali ni, dia janji, dia tak tunaikan. Last kali, kami nak tengok Allah. Kalau tidak, kami tak akan beriman. Lepas tu Allah matikan mereka dah. Bila Allah matikan, Allah hidup kembali kan. Tengok orang musyrikin pula. Wa qalu lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman kepada kamu hatta sehingga tufjaru lana minal ardi, kamu turunkan, kamu pancat pada kami apa dia bawah tanah ini yang buat matai. Kota Mekah tu kering kontang. Dia kata, wahai Muhammad, aku tak akan beriman. Kamu ceritalah ayat Quran macam mana pun, selagi kamu tak pancak kepada aku mata air sungai-sungai di Kota Mekah ni. Kamu jadikan semua bukit-bukit ini menjadi saliran-saliran. Itu maksud dia. Tengok dia minta mukjizat. Yang kedua, au takuna laka jannatun,
Atau kamu jadikan bagimu ini kebun-kebun min nakhili, kebun kurma dan anggur. Kebun ada kurma, anggur ini fatufajjirul anharu akhil tafur. Yang sungai-sungai celahnya ada air sungai-sungai yang mengalir. Di kebun-kebun kami ini pun ada sungai-sungai yang mengalir. Autus kita sama kama za'amtu alaina kisafan au ta'tiya billahi wa malaikati qabila, atau engkau gugurkan emah dari langit nu. Barulah kami akan menyaksikan, barulah kami akan ikut kamu wahai Muhammad. Au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyika hatta tunazila alaina kitaban tafra'uhu. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Atau engkau mempunyai sebuah rumah daripada emas, engkau naik ke langit, kami tak sekali akan percaya tentang naik ke langit. Macam-macam lah. Dia nak benda yang pelik-pelik. Degilnya orang musyrik Mekah. Degilnya orang tengok balik. Mana tadi? Ayat ke 115. Au ta'tina ayah, ataupun kamu tak bagi pada kami tanda-tanda mukjizat kepada kami. Maknanya dia orang-orang Arab jahiliah ini tak nak selagi Allah bagi tahu dia ini benar rasul aku. Yang kedua, Allah bagi mukjizat dengan dia, yakni bagi segala permintaan dia tadi dengan emas, dengan air penuh Mekah tadi. Dalam ayat yang lain Nabi berdoa, Allah tak layan. Allah kata kalau aku bagi pun mereka tetap tidak beriman. Boleh Ini orang Arab jahiliah ni. Nak cerita orang Arab jahiliah. Lepas tu tengok ayat Tina ayat kadzalika, demikianlah juga wahai Muhammad, qala alladzina, berkata orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka lagi. Wujud tadi lah. Sebelum mereka tadi orang orang Arab, orang Nabi Musa ke zaman Nabi Isa ke, sama konsep mereka tetap tidak akan ikut Allah Subhanahu wa taala. Kami tak berbagai-bagai yang pelik-pelik lah. Yang pelik-pelik tadi. Tengok ayat yang kita tengok ayat berapa baru ni, 100. Tak ingatlah, dia minta itulah kisah Nabi Musa pergi naik bukit untuk tiru, dia akan tengok benda itulah tentang kedegilan mereka. Min qablihim misla, seperti mana qaulihim, ucapan mereka tasyabah, serupa tu juga. Sama. Kau Nabi Musa ke, kau Nabi Nuh ke, kau Nabi Isa ke, kau Nabi Muhammad ke, sama aja. Mereka degil, mereka sombong, mereka tak nak ambil ajaran pasal bercanggah dengan amalan mereka, mereka hanya bercakap saja. Dan percakapan mereka tadi misla qaulihim tasyabah, sama aja. Kenapa sama percakapan dia? Kadang-kadang generasi tu, berapa generasi tu? Beribu-ribu tahun tu. Kenapa sama? Kerana guru sama. Iblis yang tipu Nabi Allah Adam tu, itulah guru dia sampai sekarang ini. Sebab tu sama. Dia pergi jumpa dengan kita, sama pattern dia. Cuma dia ubah suai. Dia modify sikit cara-cara nak kita ikut dia. Maka di sini misla qaulihim tasyabahat qulub, sama saja di hati-hati mereka. Pasal syaitan tadi. Syaitan yang menjadi teman setia kita ini, syaitan itulah yang menipu kita sebenarnya. Maka bagaimana cara nak atasi dia? Bagaimana cara nak atasi dia? Ataupun mengaji Quran saja ubat dia. Mengaji Quran saja, larilah syaitan, gantilah dengan malaikat. Jadikan Al-Quran sebagai senjata kita. Tapi susah nak betul-betul menjadikan Al-Quran ini makanan minuman kita. Susah nak dapat ya, susah nak kita pasal syaitan akan halang kita. Maka qad sesungguhnya
bayyannal ayati, telah kami jelaskan tanda-tanda apa ni? Tanda-tanda perkara-perkara ini liqaumin, untuk kaum yuqinun. Mereka nak dapat keyakinan daripada tindakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ulang balik. Ini cara dia yang supaya Allah jelaskan tentang degilnya kelima jenis manusia ini, dan tengok balik 5 tadi, itulah Allah jelaskan nak selamat daripada belikan syaitan, maka kena tinggalkan kelima perkara tadi. 5 yang Allah cerita, yang Allah merungut dengan ayat-ayat syikayah. Degilnya hamba Allah, bila Allah bagi segala-galanya, mereka tetap juga melawan Allah dengan cara 5 bentuk perlawanan tadi. Ilah, sama. Mana naib waladan ini ialah naiban, pembantu. Ilah pun orang boleh pembantu kita selesaikan. Lepas kita jumpa dengan ilah ni, pergi seru kubur, ya Syekh, anak cucu masalah ni, nak periksa SPM, tolong sikitlah. Kita menyeru ruh-ruh keramat. Bertawassul dengan si mati kubur lah. Bertawassul dengan orang yang dah mati kubur tadi, kita mengatakan dia boleh apa? Dia boleh mendengar dan dia boleh bertindak balas menyelesaikan masalah kita ataupun menyempurnakan hajat kita. Itu ilah tadi. Tugas selesai masalah, tugas menyempurnakan hajat hanya Allah. Tiba-tiba kita mengatakan orang lain ada boleh selesai. Ambil sifat Allah, letak pada makhluk tadi. Kononnya dia tu pembantu Allah. Pembantu Allah kononnya. Ada tauliah. Allah bagi tauliah dengan dia. Itu maksudnya. Allah bagi tauliah untuk uruskan alam ini. Untuk uruskan alam ni yang kita rasa. Pasal menjadi ya jadi masalahnya. Menjadi. Ada dia. Delegate of power. Ada soalan lain lagi? Habis itu 5 kaedah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.